Begini ya muslimin muslimat sekalian, antara yang boleh difahami, antara sebab kalam ulama ini terlalu luas maksud dia. Dalam. Raja yang sebenar di kalangan manusia, Imam Ghazali sebut, adalah orang yang mampu menguasai dirinya dan dia menjadikan hanya Allah rajanya. Maksudnya dirinya hanya boleh diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Sesiapa pun. Sesiapa pun asalkan ya mempunyai sifat begitu. Maksudnya bukanlah bila kerja di pejabat, bos perintahkan, bos tak boleh perintahkan saya, hanya Allah je boleh perintah saya. Ini salah faham. Betul. Dia begini, apabila perintah Allah, dia mampu menguasai dirinya untuk mentaati segala perintah Allah. Subhanallah. Apabila perintah larangan Allah, dia mampu meninggalkannya walaupun ia bertentangan dengan kehendaknya. Allah larang begitu, larang begini dan sebagainya. Maksudnya dia raja kepada dirinya, dia boleh menguasai dirinya. Kita tahu maksud Allah Al-Malik apa dia? Raja, penguasa dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Imam Al-Ghazali sebut di sini, iaitu raja yang sebenar di kalangan hamba Allah ialah mereka yang tidak diperintahkan oleh sesiapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak memerlukan kepada sesiapa melainkan Allah Azza wa Jalla. Memang fitrah hidup manusia kita perlukan sesama manusia. Itu dari sudut zahir ya. Dari sudut zahir. Perlukan suami, perlukan kawan, perlukan tempat kerja dan sebagainya. Tetapi kita tetap di dalam hati kita merasakan kita sebenarnya bekerja dengan Allah. Kita sebenarnya dapat kasih sayang suami itu hakikatnya daripada Allah yang Malik, Allah yang memiliki kasih sayang. Dan Allah memberikan kita kasih sayang itu melalui suami kita, melalui anak, melalui perantaraan. Jadi, walaupun kita dapat daripada perantaraan manusia, kita tak merasakan apa yang kita sedang nikmati sekarang. Kesihatan, ilmu yang kita dapat belajar dan kita dapat gunakan. Apa lagi? Panca indera yang sedang kita lihat. Semuanya melalui sifat Allah ya Malik. Allahu Akbar. Akhirnya orang yang mempunyai sifat dan memahami sifat Allah ya Malik, dia akan menggunakan segala yang Allah beri ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita akan macam, mata ini Allah yang punya, jadi aku akan guna mata ini dengan sebaiknya. Tapi kesilapan besar kita, muslimin-muslimat sekalian, kita rasa mata ni kita punya. Allahu Akbar. Jadi kita nak tengok apa, tengoklah. Contoh kan, kita menghabiskan masa kita tengok benda yang tak berfaedah melalui telefon. Sebab kita rasa mata ni mata kita punya. Tapi apabila kita merasakan mata ini Allah punya, satu mata ini akan memperlihatkan apa yang dia lihat di dunia. Mata ini akan bercakap di mahsyar kelak. Dalam surah Yasin Allah sebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Allah sebut apa? Pada hari kiamat kelak akan dikunci mulut-mulut, akan bercakap tangan-tangan, akan bercakap kaki. Bahkan dalam firman Allah yang lain Allah sebut kulit pun akan bercakap, akan berkata-kata. Sebab itu dengan kita mengenal sifat Allah ya Malik, kita akan jadi orang yang lagi bertanggungjawab, kemudian amanah, kemudian kita mampu menguasai diri kita. Itulah sifat Al-Malik yang ada pada seorang hamba. Masya Allah. Maksudnya kita tak akan jadi tuan. Seorang hamba tak akan jadi tuan kepada dirinya. Tak akan. Subhanallah. Bila kita bercakap, lidah kita kan, kadang orang yang suka orang bercakap tanpa berfikir ni kan, bila orang tegur, cakap tu elok sikit, ikut suka akulah lidah aku. Allahu Akbar. Contoh kan, contoh komen apa-apa, ikut suka aku, ni FB aku nak komen apa, kau nak tulis kau tak suka, kau unfollow lah. Ini FB aku, ikut aku nak komen, ini pendapat aku. Contoh, ya, di dunia kita boleh sebut begitu, muslimin-muslimat sekalian. Ini anak aku, ikut akulah. Ini suami aku, ikut akulah. Ini baju duit aku, ikut aku nak beli apa. Tapi orang yang memahami nama Allah yang Malik, bila nak membeli sesuatu, dia tahu duit ini milik Allah, rezeki ini milik Allah. Tidak sewenang-wenangnya kita akan membeli apa sahaja, melainkan kita berfikir dahulu, Allah redha tak dengan apa yang kita beli? Kita beli untuk apa? Semata-mata hawa nafsu ataupun ada tujuan akhirat? Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu kan DJ Hayati, betul tak? Allahu Akbar, takut. Kadang-kadang kan kita kan cubit anak sesuka hati kan. Lepas tu saya anak fikir kita balik, tu pun milik Allah. anak itu milik Allah. Walaupun kita kata kita cakap depan anak kita, memanglah kita boleh cakap, Umi cubit ni sebab Umi nak mengajar, Umi nak mendidik. Tapi Allah Maha tahu kita cubit anak tu kerana marah, ataupun kerana hawa nafsu, ataupun kerana iman.
Allah tahu hati kita tu ketika marah anak, hukum anak. Kita merasakan anak itu milik kita. Kita boleh susukan hati. Mak yang besarkan kamu, mak yang ni. Mak yang bagi kau makan gini. Kita rasa anak itu milik kita.